Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk tajuk gagasan Malaysia 1963. Okay, sekejap dulu ya. Hmm. Okay, kita masuk tajuk baru 6 gagasan Malaysia 1963. So kita akan tengok gagasan Malaysia, apakah permulaannya. Baik, cadangan gagasan Malaysia ini dikemukakan oleh Lord Bracy pada 1887 yang merupakan pengarah syarikat Borneo Utara. Jadi beliau mencadangkan agar kerajaan British menggabungkan Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat ya. Ini pada 1887 lagi. Dan pada tahun 1948 pula, Sir Michael Macdonald yang merupakan Jeneral Asia Tenggara pada masa itu mencadangkan supaya Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Melayu, Tanah Melayu ini digabungkan. Jadi dia ini pada tahun 1956 Datuk Jaafar pula mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia kerana menurut pandangan beliau satu masa nanti British akan menggabungkan negeri Sabah, Sarawak dan Brunei dan Singapura ini di bawah Persekutuan Tanah Melayu ya. Jadi dan dalam masa yang sama kita lihat juga pemimpin Singapura iaitu Lim Yew Hock ya. Kemudian diikuti oleh David Marshall pada 1955 dan kemudiannya Lee Kuan Yew pada 1959 telah mendesak British supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dia ini sebenarnya sama sekali tidak dipersetujui Tunku Abdul Rahman kerana beliau melihat kepada akan berlaku ketidakseimbangan penduduk. Jadi walau bagaimanapun pada 27 Mei 1961 Tunku Abdul Rahman telah menyetujui gagasan Malaysia ini dan mencadangkan pembentukannya dalam satu majlis makan malam di Hotel Adelphi Singapura dan beliau menyuarakan harapan supaya negara Malaysia dapat dibentuk. Ini untuk menjamin kestabilan politik yang lebih kukuh yang akan disegani di rantau ini dan juga dapat wujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Jadi menurut Tunku Abdul Rahman lagi pembentukan negara Malaysia ini dapat memerlukan kerjasama antara British dan juga penduduk tempatan. Jadi kita lihat apakah faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia dan bagaimana Tunku Abdul Rahman pada peringkat awal tidak bersetuju dengan gagasan Malaysia tapi akhirnya beliau melihat gagasan Malaysia ini adalah satu yang penting atas untuk kestabilan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial di rantau ini. So kita lihat ya. Okey, faktor-faktornya adalah meliputi politik, ekonomi dan juga sosial ya. Jadi kita lihat dari segi faktor politik ya. Politik kita lihat dari segi keselamatan, kemerdekaan dan juga dekolonisasi. Ini poin utamanya. Okey, kemudian dari segi sosial tentang isu kependudukan di mana untuk mengimbangi penduduk Melayu dan juga bukan Melayu, dan dari segi ekonomi pula lebih kepada kerjasama ekonomi negeri-negara anggota lah. Okey, di mana kerjasama ekonomi ini dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang terdapat di negara-negara di negeri-negeri Sultanah Melayu Sabah Sarawak. Okey, baik.
Kita lihat satu persatu faktor politiknya. Baik, kita lihat pengaruh di Singapura. Singapura melihat pengaruh parti Barisan Sosialis ini boleh melemahkan parti tindakan rakyat di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Okay. Dan Lee Kuan Yew menganggap Barisan Sosialis ini adalah parti yang berhaluan kiri dan akan mengukuhkan kemerdekaan Singapura. Jadi apa tindakan Lee Kuan Yew bila telah mendesak British supaya menggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu. So ini yang pada peringkat awal yang cikgu nyatakan tadi, Tengku Abdul Rahman tidak setuju dengan idea ini kerana memandangkan kepada keseimbangan kaum itu tadi. Jadi di sini antara alasan Singapura kenapa ingin menyertai Tanah Melayu ialah kerana ancaman komunis. Okay, dan menganggap Tanah Melayu ini sudah mempunyai pengalaman, sudah pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis terutamanya pada zaman darurat dan bagaimana Tanah Melayu berjaya menyelesaikan isu ataupun masalah komunis ini. Okey, dan seterusnya di Sarawak bila kita lihat ancaman komunis ini juga berlaku di mana pertubuhannya clandestine Communist Organisation ini menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis. Jadi kita lihat di dalam komunisme ini ada satu teori yang dinamakan teori domino di mana jika satu negara itu menjadi komunis maka negara jiran juga akan turut menjadi komunis. So ini yang dikhawatiri oleh Tunku Abdul Rahman juga. Jadi pembentukan Malaysia ini dilihat sebagai satu benteng yang kukuh daripada ancaman komunis. Maknanya jika pergabungan ini berlaku so dapat mengurangkan tekanan parti komunis itu pada negeri-negeri anggota lah. Kemudian pembentukan gagasan Malaysia ini juga dapat mempercepatkan kemerdekaan, iaitu kemerdekaan yang lebih awal dapat dicapai di mana gagasan Malaysia dirancang akan dilaksanakan ataupun ditubuhkan dalam tempoh 2 tahun di mana negeri-negeri anggota ini akan dapat menikmati pembangunan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Dan juga dilihat dalam usul dasar dekolonisasi ini juga telah diusulkan oleh pihak PBB di mana dasar dekolonisasi ini bermaksud membebaskan tanah yang dijajah. Okay, so usul ini telah dibawa oleh pihak PBB dan dilihat satu advantage lah kepada British di mana mereka dapat mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara ini dan dapat menjamin kepentingan British terutamanya di Singapura akan lebih terkawal. Alright, faktor sosial kita lihat dari segi kependudukan. Okay, kependudukan ini dapat mengimbangkan seperti yang cikgu cakap sebelum ni pada peringkat awal tadi, iaitu untuk mengimbangkan jumlah dan juga kadar pertambahan kaum untuk keseimbangan. Sebab itu kenapa Tengku Abdul Rahman tidak begitu bersetuju jika hanya Singapura saja dimasukkan dalam digabungkan dengan Malaysia. Dan ini dapat menyegerakan kemerdekaan selaraslah dengan dasar dekolonisasi British. Kemudian untuk memajukan negeri-negeri anggota terutamanya Sabah dan Sarawak yang jika dibandingkan negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu Singapura jauh lebih maju. Ini mungkin disebabkan oleh faktor bentuk muka buminya, faktor faktor geografinya yang agak jauh So satu lagi kesepakatan dan juga semangat setiakawan yang dapat mewujudkan kemajuan negeri demi kepentingan bersama sehingga dapat mengeratkanlah kesepakatan rantau di antara negara-negara anggota ini. Kita lihat faktor ekonomi. Dengan tertubuhnya gagasan Malaysia ini, jadi pasaran yang lebih luas dapat diwujudkan dan juga dapat meningkatkan pelaburan. Kerana apa? Dan selain itu dapat
membangunkan, dapat meningkatkan sektor perindustrian, pertanian, industri pertanian dapat dikembangkan, kemudian dapat memanfaatkan keistimewaan sumber ekonomi. Okey, manfaat sumber ekonomi di mana kita lihat rantau ini Semenanjung dan Melayu kaya dengan bahan mentah seperti getah dan juga biji timah. Manakala Sabah dan Sarawak kaya dari segi kayu balak dan juga minyak, dan minyak juga banyak dapat di Brunei. So dengan keistimewaan ini dapat dimanfaatkan, dapat dimajukan dengan dalam bentuk kerjasama ekonomi tadi dan dapat dinikmati bersama oleh negeri-negeri anggota. Okey. Kita lihat apakah reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Kita lihat dulu Singapura. Okay, Singapura, dia Lee Kuan Yew. Seperti yang cikgu nyatakan tadi juga, Lee Kuan Yew bimbang akan pengaruh parti berhaluan kiri iaitu Barisan Sosialis yang dalam masa sama dia ingin mempertahankan kedudukannya. So pada Disember 1961, bila Majlis Undangan Singapura meluluskan usul pergabungan ini, so macam idea ini akhirnya telah ditentang oleh Barisan Sosialis yang menganggap pembentukan Malaysia ini adalah sebagai satu penjajahan bentuk baru, dan Barisan Sosialis inginkan supaya sebelum pergabungan ini dipersetujui, dilakukan, parti Barisan Sosialis ini mahukan supaya pandangan rakyat Singapura diambil kira. Okay? Dan Parti Buruh dan juga Parti Rakyat Bersatu, kita lihat di sini di bawah pimpinan David Marshall, dan Parti Rakyat Bersatu di bawah Ong Eng Kuan menyokong pandangan Barisan Sosialis ini supaya mendapatkan pandangan rakyat Singapura terlebih dahulu. So selepas itu referendum diwujudkan, dan di sini ada persoalan dan juga syarat penggabungan di mana didapati pengundi akhirnya memilih pergabungan dengan Persekutuan Tanah Melayu. So majoritinya bersetuju Singapura bergabung dengan Malaysia. Okey, kita lihat Sabah dan Sarawak pula. Secara umum yang kita lihat, Sabah dan Sarawak ini dah lama berada di bawah pentadbiran British selama 60 tahun. Jadi mereka sebenarnya ingin kekal di bawah pentadbiran British kerana mereka sebenarnya tidak yakin untuk membentuk pemerintahan sendiri. Dan sepanjang di bawah pemerintahan kerajaan British, mereka sebenarnya tidak beri peluang, tidak punya peluang yang mereka dalam politik adalah amat terhad sekali. So sebab itulah mereka tidak yakin untuk membentuk pemerintahan sendiri. Okey, kita pergi khusus kepada Sarawak. Baik, apabila gagasan Malaysia mula diwar-warkan ideanya, maka terdapatlah parti-parti politik mula diwujudkan. Antaranya kita lihat ialah Parti Bersatu Rakyat Sarawak ataupun ringkasannya SUPP, telah ditubuhkan oleh Ong Ki Hui, di mana dalam parti ini majoriti adalah kaum Cina dan hanya sebilangan kecil sahaja orang Melayu. Dan parti ini sebenarnya menentang, berterusan menentang pergabungan. Mereka tidak setuju dengan pergabungan Sarawak dalam Malaysia. Kemudian terdapat Parti Negara Sarawak iaitu PANAS, yang ini ditubuhkan oleh Datuk Abang Haji Mustafa. Dia majoritinya adalah orang Melayu ahlinya. Jadi parti inilah merupakan parti yang pertama menyokong gagasan Malaysia. Okey, kemudian wujud pula Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, ditubuhkan oleh Stephen Kalong Lincoln. Jadi ahlinya adalah daripada orang Iban. Manakala Berjasa, Parti Berjasa ini terdiri daripada berbilang kaum, tapi majoritinya adalah Melayu dan juga Melanau. SCA majoritinya adalah kaum Cina. Jadi parti-parti ini menyokong penggabungan walaupun pada peringkat awal mereka menentang kerana inginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Dan kita dapati Parti Perikatan Sarawak diwujudkan di mana Berjasa, SNAP, PANAS, SCA dan Pesaka telah bergabung membentuk Perikatan Sarawak,
Dan mereka ini menyokong gagasan Malaysia, dan Parti Perikatan Sarawak telah berusaha untuk menyekat pengaruh SUPP ini yang menentang pergabungan, menolak gagasan Malaysia. Okay, kita pergi kepada Sabah pula. Okay, Sabah, Parti Pertubuhan Politik juga telah diwujudkan, iaitu pertama kita lihat Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu UKO telah ditubuhkan oleh Donald Stephens. Kemudian Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO yang ditubuhkan oleh Datuk Mustafa Datuk Harun yang mewakili orang Islam di Sabah. Kemudian Parti Pasuk Maumugun, Parti Kaum Dusun dan juga Kadazan telah ditubuhkan oleh GS Sundang. Parti Bersatu, Parti Demokratik pun ditubuhkan pada September 1961. Jadi, Parti UKO, USNO, Parti Pasuk Maumugun, Parti Bersatu dan Parti Demokratik Bersatu membentuk Parti Perikatan Sabah. Sama kes macam di Sarawak tadi, Parti Perikatan Sarawak. So di Sabah juga ada Parti Perikatan Sabah, di mana kesemua parti ini menyokong penggabungan. Dan walau bagaimanapun, parti ini mengemukakan beberapa tuntutan yang mengandungi 20 syarat yang dipanggil sebagai perkara 20. Kita lihat apakah detailnya perkara 20 ini. So, dalam perkara 20 ini untuk melindungi mereka menuntut Sabah dan Sarawak sebenarnya menuntut hak, melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah dan juga Sarawak. Dan mereka inginkan perbezaan perbahagian kuasa antara Sarawak Sabah dan Semenanjung Tanah Melayu. So, perbahagian kuasa ini dipanggil sebagai hak wilayah asingan. So, apakah perkara-perkara yang terkandung dalam hak wilayah asingan ini? So, pertama sekali, segi Ketua Menteri adalah ditentukan oleh rakyat Sabah dan juga Sarawak. Dari segi bahasa kebangsaan, agama Islam, kedudukan istimewa penduduk asal negeri, hak ehwal immigration, kerakyatan, peruntukan keuangan dan juga pelajaran. Yang ini yang terkandung dalam wilayah asingan, yang ini dipertahankan oleh Sabah dan Sarawak. Mereka ingin supaya perkara-perkara ini dilindungi dan menjadi agenda utama jika sekiranya mereka memasuki menyertai gagasan Malaysia. Okey, Brunei pula kita lihat Brunei. Pada peringkat awal Sultan Brunei menyokong idea gagasan Malaysia ini dan telah membentuk Suruhanjaya untuk meninjau pendapat rakyat Brunei. Walau bagaimanapun, Parti Rakyat Brunei PRB, iaitu yang diketuai oleh AM Azhari, menentang gagasan Malaysia ini kerana Parti Rakyat Brunei ini mempunyai matlamat untuk menubuhkan Persekutuan Borneo ataupun Kerajaan Kalimantan Utara, di mana gabungan di antara Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Dan beliau juga menganggap idea penubuhan Malaysia ini bersifat neokolonialism ataupun penjajahan bentuk baru. Jadi apakah tindakannya? Kita lihat tindakan PRB telah melancarkan pemberontakan dan kumpulan ini, parti ini telah mendapat bantuan daripada Indonesia dan juga Filipina. Walau bagaimanapun kita lihat pemberontakan ini berjaya dipatahkan oleh tentera British. Walaupun dia tidak berjaya ditangkap. Tapi pemberontakan ini berjaya dihapuskan. AM Sahari telah melarikan diri ke Indonesia dan mendapat perlindungan politik. Jadi berlaku penangguhan keputusan Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei dan Sultan telah menangguhkan keputusan cadangan untuk menyertai gagasan Malaysia ini. So ini Brunei. So kita lihat pula reaksi negara jiran kita iaitu Indonesia. So pada peringkat awalnya tiadalah sangat tentangan daripada kerajaan Indonesia, tetapi apabila Parti Komunis PKI mempengaruhi Presiden Sukarno, akhirnya telah mengisytiharkan dasar konfrontasi
ke atas Malaysia. Kerana kenapa Parti Komunis Indonesia ini menganggap gagasan Malaysia ini adalah satu bentuk neokolonialisme, satu penjajahan bentuk baru. Dan ini akan mengancam Indonesia, ya. Jadi di bawah dasar konfrontasi ini dia ada satu konsep yang dipanggil ganyang Malaysia, iaitu ganyang dari segi ekonomi dan juga kemasyarakatan. So ini antara konfrontasinya ke atas Malaysia. Itu bermula pada Januari 1963. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan Indonesia ke dalam tindakan mereka menentang gagasan Malaysia ini ialah mereka mula melakukan serangan ke atas kapal-kapal nelayan dan pencerobohan udara. Terlihat pada peringkat awal Persekutuan Tanah Melayu tidak bertindak balas. Tapi apabila tentera Indonesia mula melancarkan serangan ke atas Malaysia melalui Johor, Sabah dan juga Sarawak, Malaysia telah meminta bantuan daripada tentera Commonwealth iaitu Australia, New Zealand dan juga Canada, di mana advantage-nya Persekutuan Tanah Melayu telah menandatangani satu perjanjian pertahanan dengan Britain sebelum ini. Okey, jadi satu keistimewaan lah kepada Malaysia kerana Malaysia dapat memohon bantuan, mendapat bantuan daripada tentera-tentera Commonwealth dalam mengatasi serangan ini. Dalam masa yang sama kita lihat Tengku Abdul Rahman telah menghantar bantahan rasmi kepada ACPBB terhadap serangan ini, dan Malaysia tidak berhenti di situ. Malaysia telah menghantar perwakilannya ke beberapa buah negara Afrika, di mana apabila Indonesia mula memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan juga negara dunia ketiga ini, maka Tengku Abdul Rahman telah menghantar Tun Abdul Razak sebagai wakil Malaysia untuk menyampaikan, untuk menyelesaikan menyampaikan apakah perkara sebenarnya yang berlaku, apakah masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Malaysia. So ini dapat menjelaskan apa kedudukan sebenar isu dasar konfederasi ini terhadap Malaysia. Jadi apabila satu pemberontakan bersenjata dilakukan oleh Jeneral Suharto, berjaya menjatuhkan, Jeneral Suharto telah berjaya menggulingkan Presiden Sukarno. Jadi pada masa ini Presiden Suharto telah menghantar menteri luarnya iaitu Adam Malik untuk memelihara hubungan diplomatik Malaysia dan juga Indonesia. Jadi pada Ogos pada Ogos 1966 kita dapati dasar konfederasi ini telah tamat apabila Presiden Suharto mengambil alih kerajaan. Okey. Kita lihat pula negara jiran lain, Filipina. Okey, tuntutan Filipina di bawah Presiden Macapagal telah membuat tuntutan rasmi terhadap Sabah pada Jun 1962 kerana dia mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Kesultanan Sulu. Dan tuntutan ini adalah berdasarkan kepada perjanjian yang telah dibuat antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron van Overbeck yang telah menjualkan haknya kepada Alfred Dan, yang telah menubuhkan syarikat SBUB. Jadi SBUB sebab itu telah memerintah Sabah sehinggalah kedatangan Jepun. Jadi pada tahun 1946, SBUB telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan British iaitu selepas tamatnya Perang Dunia yang kedua. Dan kita dapati pajakan ini telah diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu, waris Sultan Sulu iaitu Sultan Ismail Kiram pada Januari 1958. Jadi kita dapati menjelang Jun 1966 Filipina telah mengiktiraf penubuhan Malaysia setelah Mafilindo ditubuhkan
iaitu kerjasama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Mafindo ini ialah pertubuhan Malaysia, Filipina dan juga Indonesia dan satu kesepakatan untuk menyelesaikan isu rantau sebelah sinilah di antara ketiga-tiga negara ini untuk memulihkan kembali hubungan diplomatik antara ketiga-tiga negara, ya. Okay, so itu saja ya untuk topik kali ini, untuk langkah-langkah seterusnya penubuhan gagasan Malaysia itu jika akan masuk kemudian. So, anda semua boleh lihat ya sejarah penubuhan Malaysia 16 September 1963, boleh tengok di sini Bani Rajah, dan cikgu tinggalkan di sini dahulu untuk sebelum kita masuk kepada topik berikutnya, langkah-langkah penubuhan Malaysia dan juga Akta Malaysia dan Perjanjian Malaysia nomor 1963, apakah intipatinya. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Kita akan sambung kemudian di PDP yang berikutnya. Jadi akhir sekali daripada cikgu, setiap apa yang berlaku ini kita jadikan satu pengajaran. Setiap isu atau masalah yang timbul antara negara-negara anggota, dari segi politik, apa sahaja memerlukan rundingan, memerlukan satu musyawarah, di mana segala tindakan itu kita tidak boleh ambil secara terburu-buru, tidak boleh mengambil tindakan melulu. Jadi kerjasama, perpaduan, persefahaman itu perlu wujud dalam apa saja benda yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. So, jadikan ini sebagai satu pengajaran dan iktibar, dan kenalilah sejarah tanah air kita dan kenalilah sejarah diri sendiri supaya dengan itu kita dapat jadikan dia satu pengajaran dan dapat dijadikan sebagai satu iktibar. So, akhir daripada cikgu, stay at home, kita jaga kita, rajin-rajinlah mengulang kaji pelajaran. Good luck, all the best to you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.